dan benda tu diterima, Nabi suruh sahabat buat, macam mana kamu boleh kata itu makruh? Ulama mazhab Maliki jam, tak boleh jawab Imam Syafi'i. Imam Malik, mazhab Maliki, uniknya mazhab Maliki, ada satu sumber hukum yang datang, kadang-kadang beberapa hadis tidak diamalkan oleh Imam Malik atas satu sebab. Iaitu Malik melihat macam mana orang Madinah berinteraksi dengan hadis tu. Amalan orang Madinah. Ini salah satu kaedah dalam mazhab Maliki. Orang Madinah buat macam mana? Sebab itu ada banyak hadis yang kadang-kadang ada hadis yang sahih, Malik sendiri riwayat. Tetapi disebabkan di Madinah orang tak amal, Imam Malik kata aku tak amal juga. Contoh yang masyhur puasa 6. Hadis puasa 6 sahih. Man shama Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annahu shama ad-dahr. Sesiapa yang puasa Ramadan dan dia campur 6 hari di bulan Syawal, seumpama dia puasa setahun. Sahih. Bila sahih, ikut kaedah Imam Syafi'i, amal lah. Imam Malik kata aku tak amal. Pasal apa? Dekat Madinah aku tak nampak orang buat puasa 6. Jadi ini satu kaedah yang dipegang oleh Imam Malik. Yang akhirnya apabila Imam Syafi'i, masa Imam Malik masih hidup, Imam Syafi'i tak bantah dia. Imam Syafi'i berterusan mempertahankan Malik. Bila dia bergaduh dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, dia kata guru aku lagi hebat. Iaitu Malik lagi hebat. Imam Malik kata, Syafi'i kata, idza dzukiral ulama fa Malik najmun. Apabila disebutkan ulama, Malik adalah bintangnya. Tapi apabila Imam Syafi'i pergi ke Mesir dan sebagainya, Imam Syafi'i ketika itu banyak mengkritik hukum-hukum mazhab Maliki yang keluar daripada amalan ahli Madinah untuk bypass hadis. Ketika itu orang Mesir yang ikut mazhab Maliki marah dengan Imam Syafi'i. Mereka laknat dia, mereka maki dia, mereka marah. Tapi ini keilmuan. Imam Syafi'i kata tak boleh, kaedah kamu tu tak betul. Ada krisis antara Imam Syafi'i dan juga murid-murid Imam Malik di Mesir. Imam Syafi'i kata kalau kamu cek balik, yang kamu kata ijma' ahli Madinah tu, ada ulama ahli Madinah pun yang tak sama dengan kamu. Imam Syafi'i keras dalam bab ni, dia tulis dalam Ikhtilaful Hadis. Dia kata tak ada benda yang orang lain berbeza dengan kamu, wahai ahli Madinah, melainkan kamu akan dapati ada ahli Madinah yang dah berbeza dengan kamu pun. Ini bukan sunnah, kata Imam Syafi'i. Ini sekadar amalan orang Madinah, dia bukan hukum, dia bukan sumber. Boleh jadi amalan tu satu orang yang start, kemudian orang lain ikut. Ini bukan sumber. Jadi ada banyaklah kes. Contohnya kan, di Madinah, menjadi amalan di Madinah, zakat fitrah, mereka buat keluar pagi raya. Pagi raya, baru mereka buat keluar zakat fitrah. Hari-hari last puasa tak buat keluar. Di Madinah. Jadi yang tersebar fatwa di Madinah adalah makruh bagi zakat awal. Pagi raya, sebelum nak pergi sembahyang raya, baru buat keluar zakat fitrah. Kata Imam Syafi'i, bukankah Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengeluarkan zakat fitrah 2-3 hari sebelum raya? Kalau kamu kata kamu ikut imam ahli Madinah, Ibnu Umar lebih awal dan dia di Madinah. Imam Syafi'i kata pandangan kamu salah. Ahli Madinah salah dalam bab ni. Orang Maliki marah. Imam Syafi'i kata ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keluar zakat beberapa hari sebelum hari raya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan Abbas buat keluar zakat awal. Jadi kenapa nak tunggu hari raya? Yang kamu kata makruh itu salah. Jadi itu bukan tuntutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyaklah isu-isu yang ada dalam hadis, tapi di Madinah orang tak amal, disebabkan itu dalam mazhab Maliki yang masyhur mereka tak amal. Antaranya haji qiran. Gabung sekali haji dengan umrah dalam satu haji. Qiran kan? Satu niat buat haji dengan umrah. Orang Madinah kata makruh. Mereka ambil daripada fatwa yang masyhur di Madinah, makruh. Imam Syafi'i bila dengar fatwa ni, dia marah. Dia kata, فَكَيْفَ كَرِحْتُمْ غَيْرَ مَكْرُوهِ وَخَالَفْتُمْ مَنْ لَا يَنْبَغِي خِلَافُهُ. Imam Syafi'i kata, bagaimana kamu boleh membenci sesuatu yang tidak patut dibenci dan kamu berbeza dengan satu orang yang kamu tak patut berbeza dengannya? Imam Syafi'i keras. Nabi kata boleh qiran haji dengan umrah, dan benda tu diterima. Nabi suruh sahabat buat, macam mana kamu boleh kata itu makruh? Ulama mazhab Maliki jam, tak boleh jawab Imam Syafi'i. Sebab bila hujah, mereka kata kami nampak orang Madinah buat macam ni. Tapi Imam Syafi'i kata itu bukan hujah. Hujah sebenarnya adalah sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi ini satu isu. Dalam mazhab Maliki, amalan ahli Madinah itulah yang mereka amalkan.
Tapi Imam Syafi'i kata yang ni bukan hujah. Amalan ahli Madinah tak ada beza dengan amalan di negeri-negeri lain. Sebab boleh jadi ada orang yang initiate amalan tu dan orang lain ikut. Tak semestinya itu yang disepakati oleh sahabat Nabi. Cuma logik mazhab Maliki pula. Logik mazhab Maliki, dia kata Nabi baru meninggal dunia 70 tahun. Banyak tabi'in duduk di Madinah sebelum ni. Selepas zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam Malik ni datang baru selepas zaman tabi'in. Bahkan dia pernah jumpa dengan Nafi' daripada Ibnu Umar, dengan Nafi' dia pernah jumpa dengan apa nama Ibnu Syihab Az-Zuhri juga dia pernah jumpa. Baru lagi zaman Nabi. Takkanlah orang Madinah nak buat bidah. Jadi logik mazhab Maliki, depa kata apa yang dibuat di Madinah ini diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak ada satu hadis, tapi apa yang depa buat ni ini lebih kuat sebab amalan ini amalan yang diwarisi daripada Nabi. Itu logik dia. So kalau ada satu hadis je orang Madinah tak amal, Maliki kata jangan amal lah. Mungkin ada masalah dengan hadis tu, tapi tak mungkin orang Madinah nak sepakat buat bidah. Sebab tu ada hadis Nabi yang salah satu famous juga, al-bay'an bil khiyar ma lam yaftariqa. Dua orang yang beli barang ada option untuk batalkan jual beli selagi belum berpisah. Dah berjual beli dah, tapi selagi duduk sama-sama ni dekat nak balik, tak mau, pulangkan balik duit aku, return. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Imam Malik, hukumnya bagaimana? Imam Malik kata tak ada. Once akad dah selesai, selesai. Kenapa? Sebab itu yang aku lihat fuqaha ahli Madinah buat. Itu yang tabi'in buat di Madinah dan itu yang mereka warisi daripada para sahabat. Hadis tu macam mana? Hadis tu maksud dia mungkin lain. Maksud dia selagi dia tak berubah cakap benda lain. Cakap dalam bab jual beli boleh cancel. Tapi hadis tu kata boleh batalkan jual beli selagi tak berpisah. Malik kata di Madinah kami tak amal macam tu. Kalau betul lah itu agama, kalau betul lah itu syariat, mesti orang Madinah takkan tinggalkan dia. Jadi tuan-tuan ikut mana ni? Mazhab Syafi'i ke mazhab Maliki? Mana satu yang kuat? Mana yang kuat dalam bab ni? Pandangan Imam Syafi'i ke pandangan Imam Malik? Kita uji minda sikit. Macam mana? Amalan ahli Madinah tu hujah ke tak? Dalam hadis tak ada, tapi orang Madinah buat. Bukan orang Madinah lah ni. Orang Madinah baru je selepas Nabi wafat 40 tahun, 50 tahun. Ataupun dalam hadis ada, tapi orang Madinah tak amal. Kuat ke tak? Jadi sumber hukum ke tidak? Jadi sumber apa? Okey, kalau tak kira kita mazhab Syafi'i lah. Bukan sumber hukum.